Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan pula dengan satu berita. Rafida Ibrahim yang selama ini dianggap hero kampung Sungai Baru, yang ramai orang anggap seperti seorang yang betul-betullah berjuang untuk kampung Sungai Baru, akhirnya satu perkara terdedah pula. Ini berkait dengan satu saman fitnah yang pernah dihadapi oleh Rafidah Ibrahim, dan saman fitnah itu telah pun ada keputusannya. Hari ini akhirnya Rafidah Ibrahim hanya ada 7 hari untuk membayar balik ganti rugi sebanyak Rp281.200. Dalam diam, kita tak tahu pula, rupa-rupanya Rafidah Ibrahim ini ada case yang dia perlu bayar ganti rugi 281.200. Tapi yang ini dia tak risau pula. Dia risau pula tentang orang punya tanah, orang punya rumah dan sebagainya. Jadi apa ceritanya di sebalik ganti rugi yang perlu dibayar oleh Rafidah Ibrahim ini? Beliau diminta untuk menjelaskan ganti rugi sebanyak Rp281.200 dalam tempo 7 hari dari hari kepada seorang ahli perniagaan berhubung kes saman fitnah pada 4 tahun lalu. Perkara itu membabitkan keputusan Mahkamah Tinggi di sini pada 31 Julai 2024 yang membenarkan saman fitnah oleh Datuk Haris Embong, 48 tahun, dan syarikatnya Aris Prop Holdings dan Berhad terhadap Rafidah, 39 tahun. Oh, rupa-rupanya ini membabitkan saman fitnah. Jadi, adakah ini adalah petunjuk bahwa Rafidah Ibrahim ini memang terlibat banyak fitnah sehingga dia sudah kalah dalam saman fitnah ini? Aduh, susah juga untuk kita terjemahkan apa yang berlaku sekarang ini. Sebelum kita teruskan ulasan ini, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan kuat dan seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun Transofector ini adalah yang menguatkan imun badan kita, menyeimbangkan imun badan kita, dan mendidik imun badan kita jadi bijaksana. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, ia akan menyeimbangkan imun badan kita dan akan menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh berakar dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan oleh imun badan kita, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan ialah menurut firma Israel Partnership yang mewakili Haris dan syarikat yang menjalankan perniagaan produk sejuk beku Aris Burger itu, mereka berkata Rafidah perlu membayar ganti rugi sebanyak Rp100.000 kepada Haris dan Rp150.000 kepada Aris Prop Holdings. Katanya mahkamah juga mengarahkan penyanyi berkenan selaku defendant membayar kos keseluruhan sebanyak Rp30.000 dan yuran peruntukan sebanyak Rp1.200. Menurutnya, notis pertama telah diserahkan kepada Rafidah melalui firma guaman terdahulu pada 19 September 2024. Namun, sehingga kini gagal mendapat sebarang maklum balas. Memang beginikah sikap Rafidah nih? Tidak mahu terima saman fitnah. Kalau saya tak silap, Mahfuz juga, Khalid Samad juga telah pun menghantar surat saman berkait dengan kenyataan fitnah juga. Tapi apa yang berlaku tidak sampai kepada Rafidah. Coba mengelak. Jadi apa yang berlaku, inilah dia. Tiada maklum balas daripada pihak Rafidah.
Susulan itu firma Israel berkata, jika Rafidah gagal membayar ganti rugi dalam masa 7 hari dari tarik tersebut, tindakan lanjut akan diambil. Sementara itu, peguam Muhammad Israel Khairi yang mewakili Planatif mengesahkan perkara berkenan ketika dihubungi media pada Isnin. Notis pertama dihantar kepada firma guaman bagi pihak Rafidah di Shah Alam pada 20 Ogos tahun lalu bagi menuntut pembayaran berkenan seperti diperintahkan Mahkamah Tinggi. Notis kedua pula dihantar kepada firma guaman di Gombak yang baru dilantik Rafidah pada 19 September lalu. Notis berkenan menyatakan ia mengambil maklum bahawa surat bertarik 20 Ogos tahun lalu kepada firma guaman mewakili defendant tidak mendapat sebarang maklum balas. Sementara itu, Haris dalam satu kenyataan berkata, banyak masa telah diberi kepada Rafidah untuk menyelesaikan tuntutan. Tindakan sewajarnya akan diambil jika beliau gagal membuat pembayaran atas jumlah yang dinyatakan. Tuntutan yang dibuat ini bagi membersihkan imej saya dan syarikat atas tuduhan fitnah berkenan, katanya. Dalam saman yang difailkan pada Oktober 2021, Haris mendakwa Rafidah yang juga pempengaruh media sosial telah menerbitkan 2 hantaran di Facebook pada 21 September dan 18 Oktober 2021. Ia berhubung isu keengganan membayar hasil kerja selebriti itu. Pada 31 Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi di sini mengarahkan Rafidah membayar ganti rugi Rp250.000 kepada usahawan dan syarikat terbabit. Hakim Dr. John Lee Kyun Ho alias Muhammad Johan Lee berkata, Mahkamah mendapati hantaran kedua yang diterbitkan defendant di media sosial ialah bersifat fitnah kerana perkataan yang digunakan telah mendedahkan planatif kepada kebencian, cemuhan atau penghinaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Okey, macam mana? Sudah tengok video itu? Apa pendapat anda semua? Tinggalkan komen kamu semua. Baiklah, beberapa komen daripada netizen. Saya baca kepada kamu semua apa komen dan reaksi netizen apabila peguam ini nyatakan Anwar Ibrahim sebenarnya tidak layak jadi Perdana Menteri. Soalan pertama netizen ialah, kalau Anwar tidak layak jadi Perdana Menteri, siapa yang rasanya peguam kata ini layak? Orang tahu peguam ini sangat dominan, sangat rapat dengan Mahathir. Jadi sudah tentu kalau ditanya siapa yang layak jadi Perdana Menteri, mungkin dia akan nyatakan dan dia akan sokong Mahathir lagi jadi Perdana Menteri. Tapi ramai netizen kata, kalau Mahathir jadi Perdana Menteri, dia lagilah tidak layak, kata mereka. Sudah jadi 2 kali, lepas itu sudah dibuang oleh rakyat. Maksud dibuang ialah dia kalah teruk di Parlimen Langkawi. Bukan sekadar kalah, tapi sampai hilang wang deposit. Jadi layak lagi kah Mahathir jadi Perdana Menteri? Sudah tentu tidak. Itu adalah reaksi netizen. Kalau bukan Tun Mahathir yang peguam ini mahu, siapa lagi yang layak jadi Perdana Menteri? Kamu nyatakanlah, tanya kepada peguam ini, siapa yang dia nak cadangkan jadi Perdana Menteri? Siapa? Kita nak tanya siapa? Dan satu perkara lagi. Harus peguam ini tahu, Anwar Ibrahim sudah dilantik, dipilih oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri. Kenapa kamu kata begitu? Bukankah itu satu tindakan seperti derhaka? Saudara, beberapa komen daripada netizen, dia kata, kalau dah pandai sangat dan terus sangat, datanglah berjumpa menghadap Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Ada lagi netizen jawab, Kamarul Zaman kata, muka tak malu. Anwar ni Agong yang telah pun memilih beliau, kata beliau. Hang layaklah nak makan, kata beliau. Apa yang kau fikir mungkin tidak terfikir oleh rakyat. Jangan layan itu, kata Aziz Latif. Beliau kata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim jangan layan permintaan orang-orang yang mahu Anwar Ibrahim turun. Yang aku hairan lah kan, yang logiknya kalau betul dia ini nak mengata Anwar Ibrahim tak layak, patutnya dari dulu lagi dia sudah cakap. Waktu Anwar Ibrahim keluar penjara bersama dengan pengetahuan Tun Mahathir Mohamad.
Kenapa peguam ini tidak bising waktu itu? Sebab dia bersama dengan Mahathir. Selepas itu, selain daripada itu, beliau juga tidak bising ketika Anwar Ibrahim bertanding di Parlimen Tambun. Waktu itu kau patut bising, bukan selepas Anwar Ibrahim naik Perdana Menteri. Itu penting. Kenapa waktu Anwar Ibrahim mau dilantik mula-mula jadi Perdana Menteri kau tak bising? Anwar Ibrahim sudah 2 tahun menjadi Perdana Menteri, baru tiba-tiba kau bising. Itulah. Jangan risaulah, kata Aziz Latif. Dia orang tak mampu buat apapun. Mereka terdesak tu. Segerakan siasatan ke atas mereka semua yang terlibat dengan salah laku dan rasuah. Percepatkan proses dengan segera, kata Aziz Latif. Oh, rupa-rupanya ada juga orang yang takut dengan Anwar Ibrahim, takut rahasia mereka terbongkar. Kenapa semasa Perdana Menteri Anwar Ibrahim bertanding di Port Dickson dan Tambun, kau orang tidak melalak, kata Insinyur Zaki Nusa. Mohon pihak berwajib ambil tindakan kepada peguam yang menyebar-nyebar seperti ini, kata IR Zaki. Betul juga lah kan. Waktu Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, mula-mula dia bertanding di Parlimen Port Dickson supaya dia jadi layak jadi ahli parlimen. Tapi waktu tu kau tak bising pun. Sebab kenapa? Kau sama-sama menyokong dengan Tun Mahathir. Nah, terbuktilah kan. Muhammad Rozi kata, hang yang kata taklah apapun kau pakai, macam-macam lah dia cakap. Ini peguam yang tak faham tentang proses pengampunan sepenuhnya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata hadir-hadir. Atau pura-pura tak faham, lebih kepada mengikut kepada beberapa orang pemimpin lain, katanya. Roslan kata, betul tuh, kau sepatutnya yang layak jadi Perdana Menteri. Dia menyindir peguam ini. Kata Roslan, betul lah tuh, kau yang sepatutnya layak jadi Perdana Menteri, bukan Anwar, sebab kau terpaling cerdik. Masuk dulu jadi ahli parlimen lah nanti, baru tahu berapa cerdiknya kau, kata beliau. Mokzani kata, yang beri pengampunan penuh tu yang di Pertuan Agong. Yang lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri adalah yang di Pertuan Agong. Tiba-tiba kau pula kata Anwar Ibrahim tak layak. Apa kes ni, kata beliau. Apa punya kes ni, kata dia. Kau pula kata dia tak layak. Keliling YDPA ada penasihat-penasihat undang-undang, ada peguam, ada penasihat peribadi. Apa semua tu salah buat keputusan kah? Kata Mokzani Mokhtar. Kau dengan orang-orang yang di sekeliling kau tu pun tak betul juga. Janganlah lebih-lebih lah, katanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak perlu nak buktikan sebab dah memang terbukti dia layak jadi Perdana Menteri. Acu Kojek kata, dia kata terima kasih dengan suara Tuan. Azmi Muhammad kata Anwar dan Zahid ini macam-macam lah dia cakap. Aku pun tak tahulah. Mohamed Hatta kata, budak hingusan, jangan rosakkan negara kerana politik sempit. Ekonomi negara sedang bangkit dengan hebat. PRU dah selesai, tunggu PRU 16 pula. Sabarlah bro. Oke, kita tamatkan ulasan kali ini dengan satu nasihat. Kalau betul Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri, ditolak oleh rakyat, tunggulah PRU nanti. Kita tengoklah kan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan tewas. Kita jumpa lagi. Bye-bye.